Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Okey, sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Sebelum kita teruskan bercerita, aku nak ucapkan terima kasih ke hampa sebab hampa terus support aku. Dan kepada yang baru jumpa channel aku, macam biasalah, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk terus dapat notifikasi video-video baru aku. Lagi satu, kalau hampa nak faham apa yang aku cerita, hampa tengoklah video aku sampai habis. Okey, kejadian pertama ni berlaku di mana kami nak pergi memancing. Time tu kami berkumpul depan rumah aku lah. Aku rasa lebih daripada 10 orang. Aku tak ingat berapa orang dah. Bila kami dah berkumpul depan rumah tu, time tu dah lepas hujan lah. Jadi time tu hujan renyai-renyai macam tu lah. Bila kami dah berkumpul depan rumah tu, aku rasa time tu lepas asar kot rasa. Mak ada cakap kat kami, tak payahlah pi sebab dah petang kan. Tak elok, lagi pula lepas hujan. Tapi biasalah, budak-budak muda ni kan. Yalah, berapa belah umur? 13, 14. Paling besar umur yang grup kami tu 17 kot. Jadi bila dah cakap macam tu, yalah, nak pi jugalah kan. Lepas tu mak cakap, tak apalah, nak pi boleh, tapi baliklah sebelum maghrib, mak cakap. Disebabkan dah mak bagi green light, kami semua on lah, dengan kawan-kawan semua on. Lepas tu kami teruskan juga tujuan kami. Kami teruskan perjalanan kami. Bila kami dah sampai kat titi besar tu, kami kena turun bawah lah. Sebab dekat bawah titi besar tu ada satu jalan kecil. Memang untuk laluan orang pergi memancing, pergi pasang bukat apa kan. Okey, bila kami jalan ikut situ, jalan sampai kat depan. Di depan tu ada satu simpang tiga. Air sungai tu lah, alok sungai tu dia jadi pecah tiga lah. Daripada atas bukit turun ke bawah, daripada sungai titi besar tu, lepas tu dia pergi ke kiri. Jadi dua hala masuk ke satu lah. Ayam akan menurun masuk situ. Di tengah-tengah tu jadi muara tau. Dia memang dalam kat situ. Jadi bila hujan lebat, lepas tu berhenti hujan, air dekat situ akan makin tinggi. Disebabkan kami nak lintas seberang sana, kami kena seberang daripada seberang sini. Okey, dia macam ni. Ini sungai yang daripada bawah jambatan tu. Lepas tu sini ada satu lagi sungai. Sungai kecil lah. Orang kata alok lah. Bahasa aku panggil alok. Okey, daripada sini. Lepas tu sini jadi muara. Lepas tu daripada sini dengan sini, air alok sungai tu, dia akan terus ke sini. Okey, kami daripada sini, seberang sini, kami nak kena lintas ke sini. Dekat sungai bawah jambatan tu, air tak apalah rendah kan. Kami boleh jalan kaki lah. Kami pun lintas lah. Lintas semua kami kan. Duduk-duduk kami semua lintas main seberang sini. Sebab kami nak kena lintas sebelah sini pula. Okey, bila kami dah sampai kat seberang sini, kami berjalan lah. Kami jalan sampai dekat hujung perbatasan alok sungai sini. Nak pergi seberang sini lah. Seberang sini. Okey, bila kami sampai situ, kami nak seberang. Okey, yang hak grup besar, tak apalah lepas kan. Dia pun besar. Jalan-jalan semua lepas. Aku time tu kecil. Jadi 2-3 orang kecil. Time tu pula aku memang tak pandai berenang. Sampailah ni kalau hampa suruh aku berenang macam kuat rentang ke apa tu, memang tak ada. Aku rasa sampai tengah kolam, tenggelam ke dalam. Jadi bila dah sampai turn aku duduk kat batas sungai tu lah. Alok sungai tu kan. Aku nak kena seberang sana juga. Awal tu aku ingat situ rendah jugalah. Air cetek lah. Air cetek macam awal yang aku lintas dengan kawan-kawan tadi kan. Hak bawah jambatan tu, aku ingat rendah macam tu. Memang cetek aku ingat. Dah tu aku time tu bawa gundi. Dalam tu dengan ada parang, dengan tali tangsi apa kan. Aku bawa lah. Lepas tu aku pun lintas. Aku pijak je dekat batas tepi along tu kan. Okey, ada lagi. Bila dah sampai dekat tengah, okey, rasa tak apalah sampai kat dada kan. Boleh lagi jalan. Aku jalan. Bila nak sampai ke sana, air jadi naik balik kan. Jadi aku tinggi balik kan. Air makin rendah balik kan. Jadi aku angkat gundi yang kat belakang aku tu. Aku nak suar lah dekat kawan kan. Tengah aku duduk suar kat kawan tu, aku terasa kaki aku kena tarik. Bila aku terasa tarik ya, dengan gundi kat tangan, aku masuk sekali dalam air.
Bila dah masuk dalam ayak tu, aku biasalah hampa pun tahu kalau orang lemah macam mana kan, tenggelam timbul lah kan. Time tu aku duk angkat gawang tangan. Aku panggil kawan lah. Kawan sebab kaki tak boleh nak, orang cakap apa, tak boleh nak ni lah, nak kuih-kuih ayak tu kan. Aku panggil apa datang tu dia ribas macam tu lah, ribas nak kocok bagi kita naik atas kan. Tak boleh sebab kaki aku dua-dua kena cengkam. Jadi aku duk timbul tenggelam gitu kan. Tentu pula kawan-kawan duk ingat aku melawak kan. Lagi satu pula yang lawaknya, gundi kat tangan aku tak lepas. Bila dah pegang gundi basah, lepas lagi ke bawah lah kan. Masuk ke bawah, lepas tu dengan kaki tak boleh goyang. Tak boleh nak apalah benda tu, goyang nak bagi bergerak kan. Tak boleh juga sebab kaki kena pegang. Aku cuma boleh angkat tangan sebelah macam tu. Lepas tu aku tenggelam timbul. Aku rasa dalam 3-4 minit aku dah nak makin tenggelam. Salah seorang kawan aku bagi nama dia Ashraf. Bila dia ternampak je aku macam lemah kan, macam tak boleh berenang, jadi dia pun lompat masuk ke dalam ayak, terus sampai ke aku. Dia paut aku, bawa aku sampai ke tepi. Dalam masa sama, gundi kat tangan aku tak lepas lagi tau. Lepas tu mereka pun sambut aku lah. Mereka sambut aku naik ke atas. Bila sampai ke atas, Ashraf pun cakap dekat member-member semua, bagi aku rehat sat. Tentu pula ada salah seorang kawan aku, dia ada cakap lah, dia kata, "Uish, apalah kawan melawak macam ni, ingat benda ni melawak lah." Lepas tu Ashraf cakap, dah relax, nanti baru aku cerita. Bila aku dah semakin tenang, dah relax kan, tentu ayak keluar kat hidung, tak payah cerita lah kan, sebab ayak tertelan banyak kan. Bila Ashraf tengok aku dah semakin tenang, Ashraf pun tanya kat aku lah, macam mana, okey lah? Lepas tu aku cakap, okey, jom kita teruskan perjalanan sebab dah semakin sayup kan. Dah pukul 5 lebih. Jadi kami ada gap masa tu pendek lah kalau kami nak pergi Mengai kan. Bila kami teruskan perjalanan kami sampai dekat kolam ikan keli. Okey, kami pergi Mengai ikan keli lah, senang. Kolam ikan keli ni kolam tinggai. Jadi bila kami dah sampai dekat kolam ikan keli tu, kami teruskan lah perbuatan kami kan. Semua berpecah lah, duduk dekat ujung lah apa semua kan. Sebab ikan keli tu besar-besar apa kan. Orang panggil apa, keli Afrika. Dalam tu kami pun mengai lah. Mengai. Tak terasa kata dah penuh gundi beras tu. Gundi beras 50 kilo tu dah nak penuh. Tapi dapat besar kecil campur semua kan. Aku pun cakap dekat member aku yang Ashraf tu, yang tolong aku waktu lemah tadi tu. Aku cakap dekat Ashraf, "Weh, dah nak penuh jom lah kita balik lah." Lepas tu tengok jam, tentu dah pukul 6 lebih. Tak sedap tau, memang kami mengai tu memang tak sedap. Jadi kami pun panggil lah member-member kami semua balik lah. Jadi bila dah berkumpul dekat jalan nak masuk tadi, bila dah berkumpul kat situ, Ashraf pun cakap dekat mereka yang ikan pun dah banyak, dah pukul 6 lebih. Tak elok lah ni, cakap lagi kita nak keluar jauh lagi. Lepas tu salah seorang kawan aku tak ingat nama dia, aku bagi nama dia A lah. A ni dia budak KRS. Dia cakap tak apa, kita ikut jalan shortcut, ikut kelapa sawit ni, jalan ikut kelapa sawit kan. Boleh jadi keluar dekat sikit, tak payah ikut sungai tadi. Jadi kami kena seberang sekali lagi. Daripada kolam ikan ni, kami nak kena seberang sana. Tak apalah situ jangkat kan, cetek lah. Jadi kami pun teruskan perjalanan kami seberang sungai tu lah, seberang. Ashraf turun, lepas tu Ashraf cakap aku pegang dia kuat-kuat kan. Kami pun seberang lah. Kalau ikut aku, ayak tu parah dada aku lah. Kalau ikut mereka tak apa lah, mereka tinggi-tinggi semua kan, parah pinggang mereka je. Jadi kami pun seberang, aku pegang baju dia kuat-kuat lah. Dia pesan kat aku, pegang dia kuat-kuat. Bila aku pegang, sekali lagi aku terasa dekat paha aku macam ada benda sentuh lah. Langgang aku lah, aku cakap ada macam benda langgang aku hampir-hampir jatuh. Lepas tu Ashraf terasa macam baju dia tertarik, dia pegang tangan aku kuat-kuat, tarik aku. Lepas tu Ashraf cakap tak apa, relax, nah main ke depan. Dia cakap aku kan. Dia pun tolak aku ke depan, aku pun naik ke atas, baru dia ikut. Bila kami semua dah naik ke seberang sana, tentu kami terdengar bunyi macam kebush. Memang deras. Semua kami kalih tengok ke sungai tadi, ke alok sungai tu. Kami memang nampak lah macam ada percikan ayak. Macam hampa tahu kalau kita baling batu ke terjun dalam ayak, ada percikan tu kan. Nampak benda tu.
Tapi kami tak nampak benda apa yang lompat dalam tu ataupun jatuh dalam tu kan. Lepas tu Ashraf cakap lah dekat semua dengan A lah. A jadi kepala jalan, A duduk depan sekali. Lepas tu Ashraf cakap okey lah kita jalan tu tak payah tunggulah sebab kita dah makin lewat ni. Sebab time tu pun dah 6 lebih lah, 6.40 kan, 6.45. Kawasan pun dah semakin gelap, matahari pun dah semakin turun. Jadi kami pun kelang kabut jalan, sampailah dekat satu persimpangan tu, simpang ke kanan, hang boleh masuk ke dalam estate apa, pergi ke rumah putih. Kalau hampa ada ingat hari tu aku ada cerita satu rumah putih yang kami terjumpa hampaian tu. Jadi cerita ni aku tak cerita lagi bab rumah putih tu. Nak disingkatkan cerita, kami pun selamat sampailah di jalan besar. Kami pun balik. Bila sampai kat rumah aku, Ashraf tanya dekat aku, lah macam mana? Hang nak ikan dulu ke ataupun kita agih dekat orang dulu? Lepas tu aku cakap dekat Ashraf, tak apalah, ambil ikan kali ni, agihlah dekat orang semua. Tanya siapa yang nak, bagi kat mereka. Tak apa, kalau ada yang besar, nanti kita buatlah bakar-bakar dekat dewan tu. Okey, kalau hampa nak tahu cerita ni dekat mana kan? Cerita ni dekat rumah arwah tok aku lagi, kira kampung sebelah mak aku lah. Okey, selepas je aku cakap dekat Ashraf macam tu kan, Ashraf pun setujulah cadangan aku tu. Mereka pun bawa ikan lah, tanya dekat kawasan rumah tu siapa yang nak ikan keli kan. Jadi aku pun masuk dalam rumah. Belum sempat aku nak masuk, mak tahan aku, mak suruh tunggu di depan. Mak pun masuk ke dalam, mak ambil lah satu timba ayak dengan cebok sekali lah. Dalam masa yang sama, mak ambil sekali lah kentola aku kan, sebab nak salin baju aku basah tadi, jatuh dalam sungai tu kan, dengan selut sebab jalan dekat kolam ikan keli tadi kan. Lepas tu mak cakap duduk situ. Jadi selepas je aku duduk situ, mak pun bacalah dekat cebok ayak tu beberapa surah. Mak curah lah dekat aku. Lepas satu timba tu je, mak cakap okey lah hang basuh kaki hang apa semua, mandi apa kat sini sekali, nanti baru mandi kat dalam. Bila aku dah selesai cuci kaki apa, aku mandi kat situ sat, nak cucilah selut-selut apa kan, aku pun ambil kentola, aku salin. Jadi pakaian tu tadi aku nak usung masuk dalam. Mak terperasan, mak cakap tu dah tinggal je kain kat situ, kain baju hang tu, nanti aku kutip. Jadi aku letaklah pakaian kotor aku tadi tu dekat tepi lah, sebelum itu masuk dekat dinding tepi tu kan, aku letak kat situ. Bila aku masuk je sampai kat dalam, nak mandi terus lah, mak panggil adik pergi ambil besen pakaian kotor kan, nak letaklah baju kotor aku tadi. Adik pun ambil lah pakaian aku apa, letak dalam besen, masuk dalam. Bila aku selesai mandi, aku masuk ke dalam, mak cakap kat aku, pergi ambil satu cawan ayak putih, buat dalam senapas macam tu lah. Aku pun pergi dapur balik, aku ambil lah ayak, letak dalam cawan kan, aku agak-agak dalam lepas senapas aku lah, aku bagi kat mak. Bila aku bagi kat mak, aku masuk dalam balik, aku pakai lah pakaian apa, baru keluar. Bila aku sampai je kat mak, lepas tu mak cakap, nah ambil ayak ni, minum. Bila aku ambil je ayak tu, mak cakap sebelum tu niat lah, kata buang lah benda-benda tak elok apa yang dia ikut hang ke apa, buang. Sebelum aku minum tu, aku baca lah bismillah, lepas tu selawat lah macam mak pesan tadi kan. Bila aku dah minum apa, aku selesai, aku pun pergi dapur balik lah. Bila sampai kat dapur, aku letak cawan kat situ. Masa aku letak cawan dekat sinki kat dapur tu, aku terdengar suara tau, dekat lubang angin tu, depan sinki tu. Lubang angin tu kalau hampa ada ingat cerita Dikejar Malam Merdeka tu, dengan satu lagi cerita apa aku tak ingat, tapi ada juga cerita tu yang aku nampak mata kat situ. Okey, di situ aku dengar suara. Disebabkan aku tahu belakang tu tak ada rumah orang, cuma ada dewan dengan hutan. Aku pun malas nak fikir apa, aku letak cawan cepat-cepat, aku pergi depan. Bila aku sampai ke depan, aku duduk kat sebelah mak. Mak terus marah lah. Aku dah pesan kat hang tadi kan, jangan keluar, jangan pergi, tapi hang nak pergi juga, hang tengok jadi apa kat hang. Nasib baik tadi member hang sempat selamatkan hang, kalau tidak tadi aku tak tahu hang kat mana. Lepas tu mak pun meletak, apa pun tahu lah mak kan, mak mana yang tak meletak. Aku nak buat apa lagi, aku tunduk ke bawah, diam. Bila dah habis selesai mak meletak, lepas tu mak cakap, sekali lagi hang tak dengar cakap aku sumpah hang jadi bersedih tu, tak payah aku beli kereta. Aku tengok mak, oi mak, bersedih mak. Jadi bila mak dah cakap macam tu, aku pun diam, memang tak boleh buat apa lah, mati kutu lah aku cakap kan. Lepas tu aku pusing kat mak, aku tanya kat mak,
Mak tak ada ke pengalaman macam kena ganggu hantu ayam ke apa? Tak ada ke? Lepas tu mak pun cerita dekat aku. Dia bukanlah pengalaman mak cakap, tapi ni pengalaman kawan abah. Mak cerita lah. Masa tu mula-mula dia kahwin lah. Mereka duduk rumah yang abah jual tu, tanah tu kan, di kampung abah tu lah. Mak cakap, masa tu abah kerja kilang bat, kalau tak salah aku. Kilang tu dekat Kulim. Disebabkan hari tu abah cuti, abah pun cakap kat mak abah nak keluar dengan kawan abah. Kawan abah ni aku bagi nama dia Raja. Niat mereka tu mereka nak pergi ke Selangor. Jadi Uncle Raja pun main ambil abah lah. Nak disingkatkan cerita, mereka pun sampailah di Selangor. Bila abah sampai di Selangor, abah pun carilah barang-barang yang abah nak beli tu dan barang yang mak pesan. Sekali lah dah ada alang abah sampai sana, mak pesan sekali beli barang tu di rumah lah. Lepas tu Uncle Raja pun belilah barang-barang keperluan dia. Bila dah selesai beli barang, mereka pun balik lah. Dalam perjalanan mereka balik tu, alhamdulillah tak ada apalah, semua okey, semua selamat kan. Sebelum nak masuk simpang Lobak tu, ada satu sungai. Tapi aku tak pasti sama ada lah ni ada lagi tak sungai tu. Bila sampai kat situ, Uncle Raja nampak biawak. Bila Uncle Raja nampak biawak, Uncle Raja pun berhentilah motor di tepi. Dengan kalang kabut ni berhenti motor. Lepas tu abah tanya pasal apa? Aku nampak biawak. Lepas tu Uncle Raja pun terjun motor, ligan lah biawak tu. Ligan biawak tu. Biawak tu pun sampai di tepi sungai, di batas sungai tu kan. Uncle Raja lompat nak tangkap lah biawak tu. Disebabkan biawak tu nampak je Uncle Raja, biawak tu lompat masuk layak. Ya, Uncle Raja tak sempat naik berhenti. Dia pun tergolek-golek kelepuk masuk layak. Uncle Raja ni dia pandai berenang. Tapi bila dia jatuh layak tu, dia jadi tenggelam timbul. Macam orang lemah tau. Macam aku kena tu lah. Dia tenggelam timbul. Lepas tu abah pilah tengok Uncle Raja tu dia tenggelam timbul. Abah pun gelak dulu dekat Uncle Raja. Gelak. Lepas tu Uncle Raja tolong lepas tu tenggelam. Itu lama balik naik kan. Lepas tu abah pun terperasan, kata yang Uncle Raja ni pandai berenang, tapi kenapa dia tak berenang kan? Disebabkan abah nampak Uncle Raja macam tu, abah pun terjun masuk layak nak selamatkan Uncle Raja lah. Bila abah ada je dalam ayak, abah ternampak di kaki Uncle Raja ada tangan macam mana aku kena. Bila abah nampak tu je, abah timbul balik, abah paut Uncle Raja, terus usung Uncle Raja sampai di tebing. Bila sampai kat tebing, abah tarik juga Uncle Raja dengan paksa. Terpaksa juga dah tarik sebab Uncle Raja ni badan besar. Kalau hampa nak suruh dia naik sendiri, lepas tu hampa tarik saja-saja gitu kan, memang tak boleh. Memang abah kejebuih masuk layak balik lah. Jadi abah pun paut dekat pokok, tariklah Uncle Raja. Uncle Raja pun dapat naik. Bila dah sampai ke atas, abah pun tanyalah dekat Uncle Raja, macam mana hang ni boleh tak berenang sedangkan hang pandai berenang? Lepas tu Uncle Raja pun cakap lah yang kaki dia ada orang pegang. Lepas tu abah pun cakap dekat Uncle Raja, awal tu aku ingat hang melawak, dia tu yang aku duduk gelak-gelak kat hang. Tapi masa aku masuk dalam ayak tadi, aku nak menyelah nak pergi kat hang lah, aku ternampak ada tangan dekat kaki hang. Lepas tu Uncle Raja cakap, jadi betul lah yang aku rasa ada tangan dekat kaki aku. Lepas tu abah cakap, tak apalah, sudahlah, kita biarlah, jom kita balik dulu sampai ke rumah aku apa. Lagi bini aku tunggu pula. Kisah ketiga ni, tentu aku tinggal dengan family angkat lah, dekat Kedah. Satu malam tu, nak kata malam lah, sebab pukul 3 pagi kan, 1 pagi lah. 1 pagi tu, time tu aku dengan ayah angkat aku, dengan abang-abang angkat aku apa kan, dengan kau angkat aku apa, kami duduk tengah sembang dekat beranda. Dekat beranda depan rumah lah. Depan rumah ayah angkat aku ni, dia ada buat satu pondok. Ada pondok, lepas tu ada beranda sikit lah. Bila kami tengah sembang-sembang kat pondok tu, ayah angkat aku pun cakap dekat aku, Wan, hang pi dengan adik boleh tak pi ke kolam udang? Lepas tu aku pun cakap dekat ayah angkat aku kan, kolam tu kat mana kan? Lepas tu ayah angkat aku pun cakap, tak apa, hang ikut adik hang je, dia tahu kolam tu kat mana.
Nak disingkatkan cerita, kami pun pilah ke kolam ikan tu. Dalam perjalanan tu, kami duduk sembang-sembang lah. Tengah sembang-sembang tu, ternampaklah satu rumah. Tak apalah, kisah rumah tu nanti aku akan cerita. Sebab rumah tu sebelah dengan kubur Islam, berdepan dengan kubur Cina. Nanti aku cerita. Okey, setelah kami sampai di kolam udang tu, kami duduklah di situ, melawat lah. Takut ada orang pecah kolam tu, curi gigi udang apa kan. Okey, bila dah sampai situ, kami duduk dah hampir 30 minit di situ. Kalau ikutkan, kami pergi tengok betul balik je, tak ada pun masalah apa. Tengah kami duduk sembang-sembang situ, tak nampak satu cahaya daripada hutan tembok ke atas. Dia turun masuk ke dalam kolam. Dan tu pula adik angkat aku ni serta-merta tunduk ke bawah, tengok dia dengan baca-baca je gitu kan. Aku tak tahu dah dia baca apa. Mungkin dia baca Fatihah apa semua kan. Selang tak berapa lama, adik angkat aku pun angkat kepala. Aku tanya, hang siapa? Abang tak perasan ke tadi? Ada cahaya tu. Lepas tu aku tengok sekali kan. Dah pula siapa? Abang tahu tadi Tengelung. Mula-mula aku dah terlupa kau buat Tengelung tu kan. Tengelung? Siapa dengan Tengelung? Lepas tu adik aku cakap, abang ni, abang tak tahu kan pasal Tengelung? Aku tahu. Habis tu siapa? Tadi cahaya tu Tengelung lah. Lepas tu barulah aku tahu dekat situ ada juga Tengelung. Dan di situ ada juga kes tuyul. Nantilah bab Tengelung dengan tuyul tu nanti aku cerita dekat episod lain. Okey. Setelah kami duduk sembang-sembang kat situ dengan adik angkat aku cerita pasal Tengelung tu, lepas tu aku cakap kat adik angkat aku, dah jom kita balik. Dah setengah jam lah kita duduk kat sini. Nanti ayah tanya pula. Lepas tu adik angkat aku cakap, tak apalah, abang bagi saya bawa pula motor. Dia nak bawa kan. Time tu umur dia 13 tapi badan besar pada aku. Jadi bila dia cakap je dia nak bawa, aku pun bagilah dia bawa kan. Tengah dia bawa tu, dia duduk bercerita lagi lah. Kisah-kisah sebelah situ kan. Pengalaman yang apa yang jumpa apa kan. Dekat area dekat rumah dia tu ada juga cerita-cerita macam mistik ni kan. Banyak. Tapi yalah, nanti ada masa nanti aku cerita. Selang tak beberapa lama bawa motor tu, kami pun dah lepas dah daripada kubur Cina dengan kubur Islam tu. Lepas dah daripada banglo kosong tu, kami nak seberang daripada titik kecil. Ada satu titik kecil lah dekat situ. Bila sampai kat situ, adik angkat aku ni berhenti motor serta-merta. Dia terjun daripada motor, ambil parang, dia duduk kat tepi sungai tu. Lepas tu dia tengok kat dalam sungai tu kan. Dia dengan parang kat tangan dia baling parang tu masuk dalam sungai. Aku cakap, sudah budak ni, dia buat apa pula dah. Aku kena kabut bawa tu selek, suluh dalam sungai tu. Lepas tu aku cakap kat adik angkat aku kan, dia cakap, habis buang buat apa parang dalam tu, sat gaya marah mampu. Lepas tu adik angkat aku cakap, tak apa, jom kita turun pergi ambil. Aku pun ikut jugalah dia. Aku takut jadi apa-apa kat dia kan, aku ikut dia. Kami masuk dalam sungai tu, ayak tak tinggi mana pun, aku rasa dalam parah betih macam tu. Bila kami dah masuk kat dalam tu, tengah dia duduk cari parang tu kan. Aku suluh-suluh, aku ternampak parang tu kat depan mata aku kan. Aku pun tunduk ambil parang tu. Aku tarik parang tu. Bila aku tarik parang tu kan, dalam masa yang sama aku terperasan dekat sebelah aku ni ada satu lembaga hitam tinggi. Bila aku terperasan dia kata ada lembaga hitam kat tepi aku, memang aku malas nak bergerak lah. Memang aku tak mau bergerak lah aku tahu. Sebab kalau aku bergerak, aku akan nampak bentuk lembaga tu. Jadi adik angkat aku yang tadi duduk tengah cari parang tu, dia dah nampak aku dengan keadaan aku pegang parang. Lepas tu ada lembaga kat tepi aku kan. Dia berlari mai kat aku, ambil parang, dia baling kat lembaga tu tak dah. Aku cakap, sudah budak ni, aku nak cari parang lagi. Jadi aku pusing, aku suruh parang tu terlekat dekat badan lembaga tu. Lembaga tu dia nak berjerit tau. Aku cabut parang tu, aku cakap kat adik aku, jom naik. Lepas tu adik aku cakap, tak sabar bang, bagi lah, saya nak potong dia. Sudah naik aku cakap. Bila aku dah nak pijak tapak yang terakhir nak naik ke batas atas tu, aku terasa baju aku nak kena tarik tau. Lepas tu aku nak terlentang ke belakang lah. Lepas tu adik angkat aku nampak, dia tarik aku naik ke atas balik kan. Jadi aku selamat dah naik ke atas. Kami pun lari naik ke atas motor balik. Start motor tak hidup. Sementara dia duduk start tu, aku suluh dalam sungai tadi tu. Suluh lembaga tu, mata dia merah. Aku suluh dengan dada dia berdarah tu kan. Aku cakap, adik cepat dah engkau.
Tak hidup bang, tak hidup. Aku tengok tu, weh kunci hang tak buka. Dia buka-buka engkau. Ternaik atas. Dia tak apa? Dia gear tak buang kan. Tak free gear lah maksud aku. Terangkat ke atas. Dia cakap, yang ni bahaya lepas aku tu. Tak dah. Free gear. Bila dah free gear, masuk gear, macam biasa balik, kami pun bawa lah motor kami sampai dah rumah. Jadi kami pun selamat lah sampai di rumah. Okey lah, sampai di situ sajalah cerita aku. Kalau hampa ada pengalaman dengan hantu ayak ataupun hampa ada cerita tentang hantu ayak ni, hampa boleh kongsilah dengan aku. Sebab aku cerita pengalaman dengan hantu ayak ni taklah banyak sangat. Aku ucapkan terima kasih sebab hampa sudi tengok cerita aku sampai habis. Dan sekiranya video aku menarik, jangan lupa share dengan kawan-kawan hampa lah. Assalamualaikum.